Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar lagi dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan cikgu lagi, Cikgu Syikin. Okey, tajuk hari ini ialah Reka Bentuk Makanan. Sebelum ni kita dah belajar tentang reka bentuk pembungkusan. Hari ini kita mulakan pula dengan reka bentuk makanan. Dalam makanan pun sebenarnya ada reka bentuk. Ini contoh-contoh beberapa reka bentuk, kamu nampak tak? Boleh buat bentuk macam bentuk apa ni? Bentuk apa? Burung kan? Burung dalam sarang. Nampak? Itu semua adalah reka bentuk makanan. Nampak ni? Susunan sayur dibuat reka bentuk. Jadi kat sini boleh menarik minat orang untuk membeli. Baiklah, standard kandungan untuk hari ini ialah 5.1 reka bentuk makanan. Standard pembelajaran 5.1.1 mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih. 5.1.2 menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Objektif pada hari ini murid dapat mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih dan menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat menerangkan dua kepentingan reka bentuk makanan. Baiklah, murid-murid boleh semak buku teks muka surat 66 hingga 69. Okey, kita tengok petikan dialog pada muka surat 66 hingga 67. Petikan ini adalah perbualan antara dua orang murid di kantin. Okey, kita baca sama-sama. Leong, hari ini kamu bawa bekal apa? Saya bawa sandwich saja. Kamu bawa apa? Saya bawa nasi goreng. Wah, menarik bentuk sandwich kamu. Ibu saya belajar daripada internet. Ada pelbagai bentuk yang dibuatnya. Oh, begitu. Boleh saya membuatnya nanti. Saya juga ingin mencuba untuk menghasilkan bentuk makanan yang lain menggunakan buah-buahan. Menariknya, boleh kita buat bersama-sama nanti. Boleh, banyak makanan yang dapat dibentuk jika kita kreatif. Betul tu. Kalau kita kreatif sebenarnya, pelbagai jenis makanan kita boleh buat reka bentuk yang boleh menarik minat orang untuk makan, untuk membeli. Okey, apa sebenarnya itu reka bentuk makanan? Okey, reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran. Itu maksud reka bentuk makanan. Contoh, kamu beli roti. Roti biasa bulat je kan. Tiba-tiba ada orang beli bentuk roti tu bentuk segitiga. Itu adalah satu bentuk reka bentuk makanan. Ataupun orang nak beli nasi lemak. Nasi lemak biasa susun nasi lemak sambal. Ada timun. Ada kacang. Kamu nak hias cantik sikit. Kacang tu kamu jadikan mata ke. Kan. Kat situ adalah satu bentuk penghasilan reka bentuk makanan. Okey. Mari kita lihat beberapa jenis reka bentuk makanan yang terdapat di sekeliling kita. Okey, yang pertama sekali ialah sayur-sayuran. Okey, daripada sayuran tengok ni, kita boleh jadikan bentuk bunga. Ini sebenarnya sayur apa ni? Ini adalah sebenarnya ialah sayur tomato. Yang ini adalah brokoli. Ni nampak ni. Ini apa ni biasa bentuk ni? Ini biasanya orang guna adalah lobak kan. Lobak ni boleh jadikan bentuk bunga. Yang ini mungkin apa ni? Ni mungkin cendawan. Nanti kat sini kamu tengok. Boleh menghasilkan satu reka bentuk daripada sayur-sayuran. Baiklah, yang seterusnya ialah buah-buahan. Buah-buahan pun kita boleh hasilkan reka bentuk kalau kamu pandai ukir. Ini sebenarnya ialah buah tembikai. Kamu hias jadikan bentuk bunga. Ini buah avokado. Ini nampak ni. Pisang, pokok buah pisang ni boleh jadikan macam bentuk kelapa, betul tak? Digabungkan dengan limau. Dan bawah ni adalah buah kiwi, jadikan macam bentuk. Kan nampak kat situ. Itu adalah satu reka bentuk makanan. Selain daripada buah-buahan, produk bakery. Produk bakery ni ialah macam kita buat kek. Kek pun kita boleh hasilkan sesuatu yang menarik. Okey, contoh kat sini nampak ni. Kek ni boleh jadikan bentuk kan. Gambar kata Hello Kitty, ada bentuk ribbon. Ni kuih tart kan. Nampak, itu adalah satu reka bentuk hiasan. Okey, seterusnya ialah bijirin. Bijirin maksudnya asal yang berasaskan daripada bijirin. Contoh yang paling senang ialah roti. Roti pun sebenarnya ada pelbagai jenis reka bentuk yang kamu boleh hasilkan. Okey, kalau sekarang ni kamu tengok dekat pasaran ada roti chicken floss, ada roti yang bentuk bunga. Itu semuanya adalah daripada reka bentuk makanan yang orang cipta.
Orang hasilkan sesuatu yang baru yang mendapat kelainan. Okey, seterusnya ialah produk konveksi. Konveksi ni ialah makanan yang berasaskan gula, benda-benda yang manis. Contoh yang pertama ialah kat sini coklat. Coklat ada benda yang manis kan? Air minuman. Itu semua bentuk makanan yang bergula. Coklat, daripada coklat kamu boleh bentukkan pelbagai jenis reka bentuk. Baiklah, seterusnya kita tengok pula pada kepentingan reka bentuk makanan. Okey, kepentingan yang pertama ialah memberikan pilihan kepada pengguna. Maksudnya pengguna ada pilihan nak corak yang bentuk yang macam mana. Nak bentuk yang simple ke, nak ada bentuk corak Ultraman ke. Itu adalah menjadikan salah satu pilihan kepada pengguna. Yang seterusnya, mengikut trend semasa. Okey, ni maksudnya sekarang kalau trend kek sekarang kek bentuk Korea kan, bentuk yang jenis simple-simple lah. Lepas tu ada bentuk kek yang ikut tarikh lahir tulis. Itu sebenarnya mengikut trend semasa. Okey. Contohnya seterusnya ialah apa kepentingannya seterusnya? Memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baharu. Okey, kalau contoh kat sini kan, lemang. Lemang biasanya kita tahu lemang biasa. Tapi sekarang ni ada lemang yang kat dalamnya siap dengan inti sekali. Ataupun sekarang ni kalau kamu tengok dekat pasaran, apa yang baru? Kokoja. Kokoja ada satu benda trend semasa kan. Ramai orang nak beli yang tu. Ataupun sekarang ni kalau kamu tengok orang nak beli apa? Pisang cheese kan. Itu meletup. Jadi orang bila buat satu yang baru, jadi orang akan ingin mencuba. Itu kepentingan mereka bentuk makanan. Seterusnya ialah meningkatkan nilai komersial. Ini contoh je kalau lempeng. Lempeng biasa kalau orang makan, buat biasa je. Tak ada nilai komersial kat orang. Lempeng biasa tak naklah beli. Tapi kalau kamu buat bentuk yang cantik, lempeng biasa tu, bila kamu jadi pancake nama dia kan. Lepas tu curahkan pula dengan coklat. Jadi nilai tu lebih komersial lagi. Ada nilai orang akan beli. Dan yang terakhirlah memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Okey, dari sini kamu boleh nampak daripada makanan, reka bentuk makanan boleh memperkenalkan kaum kamu. Contoh kalau macam orang Melayu suka makan jenis yang macam mana? Contoh ketupat. Kalau kau Cina apa? Kuih bulan. Kalau kau India, maruku. Itu adalah reka bentuk makanan. Kita boleh kenalkan budaya daripada pemakanan pun kita boleh kenal budaya sesuatu kaum. Okey, antara beberapa faktor yang mempengaruhi kepentingan reka bentuk makanan ialah yang pertama, permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh keperluan, kewangan dan sebagainya. Reka bentuk kek yang dihasilkan pada sambutan hari jadi akan berbeza jika dibandingkan ketika majlis perkahwinan. Bergantung kepada permintaan pembeli atau orang yang menghasilkannya. Kat sini. Ya, faktor yang pertama dalam reka bentuk ialah permintaan. Okey, kalau contoh kalau kena kek untuk majlis kahwin, takkanlah kamu nak buat kek gambar Upin Ipin kan? Mestilah bentuk dia bentuk yang sesuai dengan majlis perkahwinan. Okey, seterusnya ialah budaya dan sosial. Okey, ini adalah antara beberapa faktor yang mempengaruhi kepentingan reka bentuk makanan. Contoh budaya dan sosial juga mempengaruhi reka bentuk makanan. Contoh reka bentuk orang Melayu berbeza dengan reka bentuk orang India. Okey, kalau orang Melayu bahulu, orang dari India ladu. Bentuk dia lebih kurang tapi menunjukkan makanan tu kaum sesuatu kaum. Seterusnya, tempat dan situasi sesuatu masyarakat. Reka bentuk pada bahan makanan juga melihat kepada tempat dan situasi sesuatu masyarakat. Contohnya, makanan negara barat dan negara Asia. Okey, jangan kau pernah dapat bezakan. Barat makan burger. Makanan berasaskan tepung. Tapi kalau orang Malaysia, banyakkan makanan berasaskan nasi. Itu nampak perbezaan tu. Tempat dan situasi juga mempengaruhi reka bentuk makanan. Seterusnya, berubah mengikut trend. Perubahan semasa mengikut trend juga akan mempengaruhi reka bentuk makanan yang dihasilkan. Dahulu, roti sandwich hanya berbentuk segitiga. Tetapi kini sandwich telah direka menjadi makanan yang moden. Kalau kat sana, sandwich berbentuk segitiga. Tapi ada sekarang ni dalam bentuk apa? Bentuk empat segi, bentuk panjang, bentuk empat segi tepat. Kan dalam tu tak semestinya telur saja, ada yang sardin, ada yang letak ayam. Itu adalah disebabkan mengikut trend. Baiklah, hari ini itu sahaja yang kita belajar, iaitu apa yang kita belajar hari ini ialah apa yang dimaksudkan dengan
reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan ialah bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran. Okey, makanan yang contoh yang biasa kita tengok ialah ada sayur-sayuran, buah-buahan, produk bakery, bijirin dan juga konfeksi. Bahan-bahan tu semua kita boleh mereka bentuk. Tujuannya ialah untuk apa? Untuk memberikan pilihan kepada pengguna mengikut trend semasa, memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru, meningkatkan nilai komersial dan juga memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Okey, baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.